Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kita telah bantu seramai 2030 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Assalamualaikum Puan Sujiani, apa khabar? Dan hari ini saya nak share sedikit tentang satu masalah tentang mereka yang ada masalah gastrik ketika berdiet. Apa khabar Puan Maizura yang ada dalam kita punya Telegram channel, dan juga Puan Nusara Sara, apa khabar, dan juga Puan Sujeni, apa khabar Puan Sujeni. Alright, so apa yang saya nak sampaikan pada malam ini adalah macam mana sebenarnya kita boleh berdiet, terutamanya kepada mereka yang ada masalah gastrik. Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Waalaikumsalam Kak Su, apa khabar Kak Su? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Dan kalau boleh boleh tak juga kita macam tag mereka yang ada masalah yang ada masalah gastrik ni untuk berada dalam Facebook Live ni. Okey, waalaikumsalam Puan Sujeni, apa khabar semua? Jom komen di sini. Alright, jap saya nak letak something jap dekat kita punya Telegram channel ni. Arrow down. Okey, Zas. Okey, kau tim. So apa yang saya nak sampaikan pada malam ini adalah adalah berkenaan dengan berkenaan dengan gastrik. Saya pun nak share juga Facebook Live saya ni. Alamak, sorry. Apa aku nak buat ni? Minta ampun, minta maaf semua. Okey, hai Tuan Fadlun, apa khabar Puan Rosita? Apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita? Boleh tak jangan lupa untuk share dulu Facebook Live ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Sementara tu juga saya pun nak juga share Facebook Live ni supaya saya punya group di dalam Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat akan dapat juga manfaat bersama-sama kita semua. Okay, now saya nak explain sikit tentang satu benda yang berkenaan dengan gastrik. Boleh tak saya nak share sikit? Boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook ni kalau dah ready. Nombor satu adalah kita lapar. Kita semua akan ada rasa lapar. Tetapi kajian menunjukkan kita lapar bukan disebabkan kita kurang makan. Kita lapar disebabkan kita salah pilih makanan. Boleh faham tak kat sini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam Puan Syahzura, apa khabar? Saya ulang balik semula, kita lapar bukannya disebabkan kita kurang makan, tetapi kita lapar disebabkan kita salah pilih makanan. Waalaikumsalam Kak Sarah, apa khabar? Boleh faham tak kat sini? Siapa sini faham? Okay, waalaikumsalam. Puan Kak Su kata faham, alhamdulillah. Maksud dia kat sini macam ni, tak kisah kita makan banyak ke, makan sikit ke, kita mungkin akan rasa lapar kalau kita salah pilih makanan. Dan yang paling menakutkan sekali, bila kita dah makan banyak, saya ulang, bila kita makan banyak, yang paling menakutkan adalah apabila kita masih lagi rasa lapar, kemudian dia mendatangkan kepada masalah gastrik pula. Macam mana tu? Macam mana tu? Hai Puan Arif Wafri, Puan Zainab, apa khabar? Lama tak tengok Puan Zainab. Okey, itu satu. Saya explain balik semula. Saya explain balik semula terutamanya kepada mereka yang baru join supaya kita faham. Nombor satu, kita lapar bukan disebabkan kita kurang makan, tetapi kita lapar disebabkan kita salah pilih makanan. Itu nombor satu. Nombor dua, walaupun sebenarnya kita makan banyak, besar kemungkinan kita akan rasa lapar lah. Dan bila kita rasa lapar, antara salah satu kesan ataupun salah satu daripada cara macam mana badan kita nak hantar signal kepada otak kita untuk teruskan makan, dia akan bagi kita rasa, kita punya perut rasa sakit. Sakit memulas-mulas macam rasa nak makan. Dia bukan rasa nak makan dekat tekak je, tetapi rasa nak makan sampai kita sakit perut. Itu yang akan mendatangkan gastrik. Walaupun sebenarnya mereka ni mempunyai masalah berat badan. Boleh tak saya nak tanya dekat dalam ni, siapa kat sini yang kenal mereka yang ada gastrik? Boleh tak komen kenal? Kalau boleh kita nak berinteraksi sekarang ni. Kenal tak? Siapa kat sini yang kenal mereka yang ada masalah gastrik? Siapa kat sini yang kenal mereka yang mempunyai masalah gastrik dan juga mereka pun mempunyai masalah berat badan? Assalamualaikum Tuan Muhammad Rich. Apa khabar Tuan Muhammad Rich?
Kenal tak? Siapa kat sini kenal? Mereka yang ada masalah gastrik dan juga ada masalah berat badan. Saya kenal ramai sangat dan saya jumpa ada beberapa tipikal karakteristik mereka yang mempunyai gastrik dan juga masalah berat badan. Mereka pun juga mungkin ada masalah kencing manis ataupun mempunyai masalah insulin resistance ataupun mempunyai masalah kerap stres ataupun mempunyai masalah suka makan ataupun minum benda manis. Kan? Assalamualaikum Puan Haliza Abdullah, Puan Rozidah Yaakob, apa khabar? Puan Haliza Abdullah pun saya dah lama dah tak jumpa dekat dalam Facebook live kita. Saya sangat-sangat seronok bila nampak ramai orang yang dah lama tak join Facebook live kita dan join semula. Waalaikumsalam Puan Azlina, apa khabar? Boleh faham ke maksud saya macam ni? Siapa kat sini kenal? Saya nak tanya ni. Senyap tak kenal Korang tak kenal Saya kenal ramai. Tadi pun ada seorang student kita, dia baru daftar, dia mempunyai masalah gastrik dan saya tanya dia beberapa soalan. 7 daripada 10 assumption saya betul. Dia mempunyai masalah itu, mempunyai masalah ini. Kan? Memang betul lah orang yang ada masalah berat badan, mereka ni mempunyai tipikal masalah yang sama, macam perut boroi ke dan sebagainya. Tetapi ini bukan masalah perut boroi. Mereka yang mempunyai masalah berat badan dan juga mempunyai gastrik, mereka juga mempunyai masalah ketidakstabilan hormon. Dan ini berlaku kepada mereka yang mempunyai masalah berat badan dan juga mempunyai gastrik. Persoalan dia, kenapa mereka yang ada masalah berat badan ni pun dapat gastrik? Sepatutnya gastrik ni adalah disebabkan mereka yang kurang makan. Dan bila kita kurang makan, perut kita rasa mulas-mulas. Betul tak apa saya cakap? Betul tak? Bila kita macam kita tak makan, kita kerap melengah-lengahkan waktu makan ataupun kita skip makan, waktu makan kita biarkan aja, dia akan mendatangkan masalah gastrik, sakit perut, acid reflux, pedih hulu hati. Kan? Tetapi kenapa orang yang ada masalah berat badan pun boleh dapat gastrik? Ini sebab dia. Nombor 1 adalah disebabkan pemilihan makanan yang salah pada waktu pagi. Pada waktu pagi, sepatutnya kita kena makan makanan yang of course lah bernutrisi tinggi, of course. Tetapi sebaik-baiknya kita ambil makanan yang mempunyai fiber yang tinggi. Ramai di kalangan student saya dan juga bekas student saya dulunya suka makan benda-benda manis, minum benda-benda manis pada waktu pagi. Contohnya, walaupun contoh macam kuih tu tak ada berapa manis sangat, tetapi kuih tu pun sebenarnya akan mendatangkan gastrik pada tempoh jangka masa yang panjang kalau tak dicegah awal-awal. Boleh faham tak? Pengambilan benda-benda manis macam kuih ke ataupun benda-benda, pendek kata bukan benda manis lah, yang lebih scientifically punya penerangan adalah kita mengambil makanan ataupun minuman yang ber-GI tinggi. Waalaikumsalam Puan Rozitah, apa khabar? Hai Puan Rosnah Mai, apa khabar? Okey, siapa sini pernah dengar perkataan makanan ber-GI tinggi? Boleh tak komen kenal? Boleh tak komen tahu? Penting untuk saya explain supaya kita boleh elakkan daripada mengambil makanan-makanan ni pada waktu pagi. Boleh tak komen tahu? Saya nak explain tentang kenapa sebenarnya makanan ber-GI tinggi ni tak elok untuk kita ambil pada waktu pagi. Selain dia boleh mendatangkan masalah kencing manis, dia juga akan menyebabkan kita akan dapat masalah gastrik juga. Kata Aceh tu tahu. Kan? Terima kasih kepada komen tahu. Okey. Nak tahu? Okey. Contohnya macam benda-benda yang manis. Benda-benda yang manis, tak kisahlah minuman manis ke, makanan manis ke pada waktu pagi. Kedua adalah benda macam nasi. Contoh nasi putih yang kita ambil dengan kerap pada waktu pagi. Contohnya saya nampak ramai orang mereka yang duduk kat pantai timur, macam dekat Terengganu, Kelantan dengan Pahang. Pada waktu pagi diorang suka sangat makan macam berat-berat, macam makan nasi minyak kan, nasi kerabu kan. Saya pernah pergi sana pada waktu pagi macam, nasi minyak pagi-pagi? Biar betul. Saya tak boleh nak menghadam lah kot. Paling heavy pun saya makan pada waktu pagi biasanya adalah mi goreng. Dulu, sebelum saya datang ke insafan saya untuk saya memilih makanan yang betul. Jadi, macam saya cakap tadi, banyak makanan yang ber-GI tinggi yang kita ambil. Contohnya lagi macam, of course lah minuman macam teh tarik ke dan sebagainya. Apa khabar Puan Suzana Sulaiman? Apa
khabar? Dan kemudian apa lagi? Macam chickadees ke mungkin, ataupun kita juga ambil benda-benda macam tu lah kan. Benda manis kan, benda manis macam tu kebanyakannya mengandungi GI yang tinggi. Dan kemudian kita tak bersenam pula tu. Gabungan dua ni memang disastrous betul. Terutamanya kepada mereka yang nak turunkan berat badan, terutamanya kepada mereka yang nak mengelakkan diri mereka daripada dapat masalah sakit perut. Okey. Pernah dengar tak mak kita cakap jangan makan cikedi sebanyak sangat nanti sakit perut kan? Kenapa? Sebagai itulah juga sebenarnya. Diorang mungkin dah faham. So that's why saya explain balik semula kenapa. Nombor 2 adalah kita kalau boleh cuba elakkan daripada mengambil makanan ataupun minuman yang masam. Kan? Contohlah kita rasa macam minum fresh orange. Minum fresh orange dalam kotak macam brand Marigold ke benda semua. Kita rasa macam bagus, sihat lah. With no sugar added katakan. Tiada tambahan gula. 100% nektar buah-buahan katanya kan. Sebenarnya bila kita ambil fruit juice, walaupun kita ambil buah oren, kita peras sendiri dan kita minum, itu pun tak elok sebenarnya kita ambil pada waktu pagi. Nak tahu tak kenapa? Boleh tak komen kalau nak tahu kenapa? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, share Facebook Live ni. Kalau boleh saya tak nak kita macam berinteraksi, macam berceramah. Kalau boleh kita nak berinteraksi secara dua hala. Kalau boleh saya nak tanya khabar, apa khabar Puan Suzana Sulaiman, apa khabar Puan Rosnah Mai. Puan Rosnah Mai ni duk mana asalnya, contoh kan. Kak Su, hai. Apa khabar Kak Su? Kak Su dia orang Ampang. Apa khabar Kak Su? Contoh macam tu lah kan. Best kalau kata kita dapat berborak macam ni. Betul tak Tuan Muhammad Rich yang ada dalam Telegram channel? Okey, saya suka macam berborak macam tu sebab pertama sekali baru dah macam aku ni cakap seorang-seorang ke Cakap seorang-seorang kenapa? Macam itulah kan. So maksud saya, contoh fiber tinggi. Terima kasih kepada Puan Su Jenny yang tanya. Contoh makanan berfiber tinggi tu macam oats, macam contohnya macam nasi brown rice contohnya, ataupun roti wholemeal contohnya, ataupun roti whole grain. Everything yang melibatkan tepung gandum yang tidak dipolish. Macam contoh macam tepung gandum yang dah ni kan. Kenapa tak boleh minum jus waktu pagi? Terima kasih Puan Su Jenny. Alhamdulillah, saya rasa seronok bila Puan Su bertanya soalan. Macam ni lah seronok. Oh lah kita boleh macam berborak-borak macam ni kan. Contoh macam kenapa contoh macam jus buah-buahan. Walaupun kita ambil buah dan kita perah kemudian kita minum, sebenarnya bila kita perah jus daripada buah-buahan, fiber daripada jus tersebut telah pun dibuang. Jus tu adalah hampas buah oren tu contohnya, ataupun buah apple yang kita kisarkan dan kemudian kita tapis. Hasil tapisan tu adalah jus. Hampas dia tu yang kita buang, hampas tu lah sebenarnya fiber. Bila fiber, contoh macam buah kan, buah dia ada gula dia. Nama gula pada buah-buahan adalah fruktos. Sama je macam glukos, macam gula biasa. Function dia sama. Bila kita minum, dia akan increasekan kita punya insulin level. Tak kisahlah sama ada daripada buah-buahan ke, ataupun daripada gula putih ke, tak kisah pun sebenarnya. Yang paling penting, bila kita asingkan gula daripada buah-buahan serta gula daripada bila kita asingkan jus daripada buah-buahan dan dia punya buah tu sendiri, dia dah kita mengasingkan fiber dengan jus dia. Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? Siapa sini faham? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? So bila kita dah asingkan, kita minum hanya fruktos buah-buahan saja, kita sedang meningkatkan insulin level kita meningkat ke atas dan menyebabkan gula dalam darah kita meningkat, insulin dalam darah kita meningkat dan menyebabkan kita mungkin akan dapat masalah insulin resistant pada jangka masa yang panjang. Assalamualaikum Puan Hanna, apa khabar? Oh, makan buah okey ke? Okey, makan buah tak ada masalah. Sebab buah itu adalah makanan yang berfiber tinggi. Sama juga sayur-sayuran yang makanan yang berfiber tinggi. Tetapi bila kita perah, asingkan jus dan buah-buahan tu, kemudian dia punya hampas tu kita buang, hampas tu lah yang baik sebenarnya. Dan kita asingkan, kita minum saja. That's why tidak digalakkan untuk mereka, especially kepada mereka yang nak turunkan berat badan, melainkan ada beberapa orang je yang boleh buat macam tu. Nak tahu tak siapa? Macam saya cakap tadi, semua makanan tu adalah rezeki daripada Allah. Kita boleh makan sebanyak-banyaknya. Cuma kita kena tahu apa yang kita makan. Dan that's why itulah ilmu yang kita kena belajar.
Dan dalam Batak Fitness, itu yang kita terapkan untuk membantu student kita berjaya turunkan berat badan. Seramai 2,033 orang student kita yang dah dapat manfaat daripada cara yang kita buat sekarang ni. 2,000, bukan 2 orang, bukan 20 orang, tapi 2,030 orang lebih yang dah berjaya turunkan berat badan dengan cara kita. Nak tahu tak? Apa tadi? Lebih kisah dia sekarang ni. Macam sekarang ni, macam mana sebenarnya kita, siapa yang boleh minum kan? Nak tahu tak siapa yang boleh minum? Contohnya macam jus pada waktu pagi. Nak tahu tak siapa? Mereka yang kerap bersenam. Mereka yang bersenam hari-hari. Mereka adalah atlet. Contohnya macam atlet main bola ke, atlet apa-apa atlet lah, yang kerap menggunakan tenaga mereka untuk berlari, contohnya yang long distance runner ke, ataupun mereka yang macam tu, sesuai sangat untuk ambil jus pada waktu pagi. Tetapi kalau kita jenis yang tak berapa nak bersenam sangat, lepas tu pula kita nak turunkan berat badan, cuba kita elakkan mengambil makanan macam tu. Saya nak baca komen kejap. Kalau kita blend pisang santan gam Arab, apa tu? Jadi apa? Jadi biryani gam, saya tak tahu lah apa jadi. Boleh je masalahnya, boleh. Tidak ada masalah. Tapi saya rasa daripada kita campurkan tu, baik kita makannya pisang. Saya lebih suka makan pisang ni daripada makan dia punya pisang yang dah dijuskan. Okey, faham tak maksud saya? Itulah yang pertama. Kenapa kita senang dapat gastrik? Sebabkan kita mengambil minuman ataupun makanan yang manis pada waktu pagi. Kemudian, saya nak explain sikit boleh tak? Saya nak buat explanation sikit. Siapa kat sini yang rasa macam dia nak dengar penerangan saya? Boleh tak komen nak dengar? Dalam Telegram channel tak nampak lukisan saya. Tetapi kalau nak tengok Facebook Live ni, boleh klik dekat ada satu ruangan live, link live tu. Boleh tengok, saya nak terangkan satu benda untuk Puan Hana dan juga Tuan Muhammad Rich. Boleh tengok cara ni. Boleh tak saya nak terangkan sesuatu? Kalau boleh tak komen boleh. Sebab ini adalah satu penerangan yang saya jarang tunjukkan dalam Facebook Live. Saya hanya tunjukkan dalam kita punya kelas Black Magic Mentoring saja. Tapi abang nak lanja sikit. Abang nak lanja sikit. Boleh tak abang nak lanja sikit? Okey. Macam ni. Katakan ini graf. Nampak tak graf saya? Ini bahagian ini, macam ni. Betul ke amalan makan telur rebus setiap pagi boleh mengecilkan perut dan kuruskan badan? Boleh dan tak boleh, Puan siapa? Puan Rosnah Mai. Nanti saya terangkan juga nanti. Nampak tak graf ni? Saya cuba terangkan lagi lah dia punya ni. Ni style tebalkan lagi. Zas. Memang nampak lepas tu. Okey. Katakan ini adalah level. Level ketinggian tahap kita punya level satu hormon ni, nama dia adalah insulin. Yang ni adalah masa yang berlaku. Katakan kita makan pada waktu ni. Saya tunjukkan gambar kita makan pada waktu sini. Ni, kita makan pada waktu ni dan kita makan contohnya makanan yang bergula tinggi, makanan yang ber-GI tinggi. Apa yang berlaku kepada insulin kita? Pada waktu pagi dia rendah je. Tapi bila kita makan makanan yang ber-GI tinggi, macam minum air gula ke, minum jus buah-buahan yang kita beli kat pasaran yang kata this is a healthy drink, kita boleh minum air ni dan kita akan dapat kesegaran buah-buahan tanpa gula yang di bla 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 bla. Kita punya insulin akan meningkat mendadak macam tu. Tak kisahlah gula apa ni, jus tu, jus buah-buahan ke, yang telah disertify oleh siapa-siapa ke, meningkat mendadak macam tu. Dan kita punya, inilah gula dalam darah kita. Dan ada satu lagi hormon, nama dia adalah insulin. Insulin saya letak warna hijau. Nampak tak hijau ni? Kita punya insulin akan meningkat mendadak macam tu juga. Tak nampak? Saya nak tekan warna lain, warna hijau. Dia nampak macam warna hitam dengan warna tu je. Okey. Kemudian kita punya insulin pun meningkat mendadak juga. Bila insulin kita meningkat mendadak macam ni, gula kita lepas tu akan drop mendadak lepas tu. Nampak tak? Sebab tujuan insulin ni, tujuan adalah untuk membawa gula dalam darah tu pergi ke bahagian-bahagian tertentu dalam tubuh. Dan bila kita sebenarnya punya insulin naik mendadak berkali-kali, that's why ada orang
yang dapat masalah kencing manis. Saya ulang balik semula, bila kita ambil minuman yang ber-GI tinggi ataupun minuman yang bergula, makan yang bermanis bergula, kita punya gula dalam darah meningkat, yang hijau ni adalah insulin level kita. Dan bila insulin level kita meningkat macam ni, dia akan drop balik semula. Okay, dia akan drop balik semula. Ini berlaku secara normal. Orang yang tak normal, dia akan tiba-tiba dia punya gula dia maintain tinggi je. Sorry, dia punya insulin maintain tinggi je. Ini yang menyebabkan ada orang yang ada masalah insulin resistant. Itu nombor satu. Bila saya stop makan gula terus saya kena gastrik. Gitu Tuan Najib Yusof. Oh ya, bila saya stop gula terus saya tak kena gastrik. Exactly Tuan Najib Yusof. Ini yang saya nak terangkan. Okay, saya nak cerita pasal gula sekarang ni. Bila kita punya insulin kita dah drop, bila insulin kita dah naik gila-gila, kita punya gula akan drop. Pada waktu ni, nak tahu tak apa yang berlaku kepada diri kita? Boleh tak explain, nak tahu? Pada waktu ni, gula dalam darah kita dah drop. Otak kita akan cakap, gula dalam darah dah drop? Tak lama lagi mesti dia tak ada tenaga. Okay, tak ada tenaga. Kemudian otak akan hantar signal kepada satu lagi hormon. Nama hormon itu adalah ghrelin. Dan hormon ini dia dipertanggungjawabkan untuk apa tahu? Untuk bagi signal kepada perut untuk makan. La ilaha illallah. Karit, are you okay? Kam, ayam bibi abang ni. Ayam bibi abang ni tergulik pula ni, makan apa? Okay. Alright. Start makan lah. Sekejap. Tak payahlah ambil tu. Apa ni explain. Siapa tu? Hai. Hai. Nah, snake. Ambil snake. So, bila otak kita nampak gula dalam darah kita dah drop, dia akan hantar signal kepada macam-macam tempat dalam badan kita, terutamanya pada kita punya ghrelin. Ghrelin dalam badan kita, tujuan dia adalah untuk menentukan sama ada kita rasa lapar ataupun tak lapar. Okey, dan bila sebenarnya walaupun kita baru lepas makan nasi kerabu campur dengan jus mangga, katakan campur pula dengan kuih pelita contohnya, kita punya gula meningkat, kita punya insulin pun meningkat, dan bila insulin kita meningkat, kita punya gula dalam darah drop tiba-tiba, dan itu menyebabkan kita mempunyai masalah hypoglycemia nama dia, dan menyebabkan badan kita rasa lemah, rasa lapar walaupun kita baru lepas makan macam-macam benda tadi. Dan perasaan macam tu bila kita punya ghrelin kita macam dah macam hantar signal kepada perut untuk kita makan, kita cuba elak daripada makan secara long term. Kalau kita teruskan benda yang sama, tiba-tiba kita punya ghrelin akan hantar signal kepada kita punya dalam badan kita untuk keluarkan sejenis asid. Nama asid itu adalah asid gaster yang akan menyerang bagi kita punya perut rasa pedih supaya kita makan. Boleh faham tak kat sini? Padahal kita baru je mencekik. Okay, Puan Roziah Wasimin wants to be in your video. Let's zoom. Zoom. Kita berzoom. Boleh faham tak penerangan saya ni? Coach kecil ni pun dah menerangkan kepada kita juga macam mana sebenarnya caranya untuk kita masuk dalam bilik, kemudian tak bagi salam. Itu nak kacau orang. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh faham ke saya punya penerangan? Kalau boleh faham, boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Okey, macam tadi tu siapa tadi yang Encik siapa tadi beritahu tadi? Dia beritahu kepada saya lepas dia stop ambil gula, terus dia punya gastrik hilang. Betul lah tu. Betul. Pilihan breakfast tu satu. Sebenarnya overall pemilihan makanan pada waktu pagi tu satu. Sebenarnya kadang-kadang kita benda tu boleh berlaku juga kepada kita pada waktu lunch, pada waktu dinner. Cuba elakkan ambil makanan, tak kisah pada waktu pagi ke, pada waktu malam ke. Yang paling penting sekali adalah jangan minum dengan air manis. Nak minum dengan air manis boleh, tapi bukan sekali dengan makan tengah hari, makan dinner, breakfast. Cuba elakkan 3 waktu ni yang masa kita tengah makan banyak untuk kita ambil air manis. Kita akan rasa lapar dengan cepat lepas tu. Siapa sini faham? Hai Puan Nora Sabiran, apa khabar? Dah pergi tengok TV lah.
Pergi tengok TV. Mana tunjuk cat. Bagi tahu kat Noah, me cat. Okey. Okey, siapa sini faham? Siapa sini faham? Waalaikumsalam Puan Nur Asmah, apa khabar? Kalau faham, boleh tak share Facebook Live ni? Siapa sini rasa macam bagus? Banyak benda yang kita dah dapat pada malam ni. Boleh tak share Facebook Live supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada cara kita. Saya nak tunjuk sikit salah seorang daripada bekas student kita yang dulunya ada gastrik. Siapa dah tengok? Dia buat beberapa benda ni. Saya suruh dia buat, saya bagi tahu kat sini apa yang dia buat. Nak tahu tak? Nama dia adalah Puan Diana. Memang Diana ni mempunyai masalah gastrik yang sangat kritikal. Salah makan sikit sakit perut. Salah lambat makan sikit sakit perut. Macam-macam cara dia buat, memang sakit perut je lah kerja dia. Ini lah bentuk badan dia. Saya zoom sikit, nampak tak gambar dia bentuk badan macam ni? Dulu macam ni. Tetapi lepas dah follow cara kita terus slim macam ni ha. Dalam tempoh sebulan je, dia sepanjang dia bersama dengan kita berada dalam satu proses try and error, try and adjust, tengok mana satu sebenarnya masalah sebenarnya yang menyebabkan dia ada masalah gastrik. Dan bila saya kenal pasti apa masalah yang trigger gastrik dia, terus saya susun jadual pemakanan yang betul untuk dia dan dapat sampailah dia kepada masalah, kepada keadaan yang mana dia tidak lagi ada masalah gastrik, berat badan dia mula turun dan bentuk badan dia daripada macam ni terus susut kepada macam ni dan nampak lebih slim. Orang pandang dia pun dengan pandangan macam wow. Pandangan macam wow, dah makin slim lah awak. Apa awak buat? Awak bersenam ke? Awak berdiet ke? Bukan awak tak boleh berdiet ke? Sebab kalau awak berdiet awak sakit perut. Okay. Orang berdiet sakit perut bermaksud cara diet dia salah. Kalau katakan dia berdiet, dia sakit kepala ke, bermaksud cara diet dia salah. So that's why penting untuk ada orang buatkan ataupun orang yang pakar untuk membantu you all selesaikan masalah pemilihan cara diet yang salah supaya progres berat badan kita berlaku secara menenangkan. Siapa sini nampak gambar tadi? Boleh tak komen nampak? Dan siapa kat sini yang rasa macam apa yang kita sampaikan ni dia akan memberi semangat sikit kepada kita, terutamanya kepada mereka yang mempunyai masalah gastrik, nak berdiet sikit, baru je pasang niat nak berdiet, terus sakit perut, terus kena pedih ulu hati contohnya dan sebagainya. Ada lagi student kita yang juga ada masalah gastrik juga. Saya nak tunjuk sikit gambar dia. Boleh tak? Siapa nak tengok gambar seseorang student saya ni, dia mempunyai masalah gastrik juga. Ada tak gambar dia? Saya nak tengok balik gambar dia kat mana. Ada ke tak ada? Tak ada lah pula. Saya tak nampak lah mana gambar dia lagi. Tak nampak. Sorry. Tak ada. Dia tak ada kat sini. Dia ada seorang je yang bagi saya gambar di kalangan mereka yang ada masalah gastrik. Ada lagi ramai student kita yang ada masalah gastrik yang dia tak bagi saya gambar before after sebab student kita tak adalah diwajibkan untuk bagi saya gambar diorang before after. Sebab apa pula kata suami dia. Kalau suami dia kata ons, tapi cakap saya nak meminta-minta. Saya hanya bantu mereka nak share diorang punya gambar, saya bersyukur. Tak nak share pun tak apa. So macam ni dia share gambar dan alhamdulillah, dan happens to be that dia ada masalah gastrik. Saya nak tunjuk lagi gambar mereka yang sebenarnya dulu ada masalah berat badan dan akhirnya dapat turunkan berat badan. Tapi dia tak ada gastrik lah. Macam ni ha. Dulu badan dia macam ni. Siapa nak tengok macam mana gambar dia selepas dia ikut bimbingan kita selama 30 hari. Salam nak turunkan gula dalam darah macam mana Puan Zuraida Zainun. Puan Zuraida Zainun. Saya nak terangkan cerita pasal ni. Boleh tak komen nak tahu? Sebelum tu saya nak tunjuk gambar pasal apa nama student kita yang badan dia lebar macam ni, terus jadi slim macam ni dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Tanpa produk, tanpa bersenam gila-gila pun. Bersenam ala-ala kadar je lah kan. Ala-ala kadar je. Mana gambar dia yang lain? Gambar tu macam gelap sikit. Sekejap gambar dia yang lain, kejap mana gambar dia yang Bismillahirrahmanirrahim. Tak jumpa pula. Time ni pula tak jumpa. Dah kenapa? Ni. Dulu badan dia macam ni. Inilah gambar before after yang penting. Nampak tak? Boleh ambil gambar dia terlentik lagi. Macam ni. Ada yang tadi tu siapa nama tanya tadi? Yang Puan Zuraida Zainun. Dia tanya macam mana nak turunkan bacaan gula dalam darah. Okey, macam ni.
yang ni soalan kepada mereka yang ada masalah kencing manis lah, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Okey, ada banyak cara. Okay, ada banyak cara. Tapi cara yang paling utama sekali adalah cara pemakanan. Dalam cara Batak Fitness, kita ada satu formula. Formula itu dinamakan sebagai formula 613. Siapa pernah dengar formula 613? Google sekarang mesti tak jumpa. Kalau jumpa pun daripada Batak Fitness juga. Okey, formula 613 ni yang mana kita memilih cara pemakanan yang betul. Itu adalah cara utama yang patut kita fokuskan. Itu akan menyelesaikan banyak gila masalah. Nombor 2, khusus untuk mereka yang ada masalah kencing manis, kena bersenam dengan spesifik senaman. Bukan semua senaman sesuai, tetapi spesifik senaman berdasarkan kemampuan dia, berat badan dia sekarang, injury history dia, sejarah kecederaan dia, serta bacaan gula dalam darah dia. Kemudian nombor 3, macam mana dia boleh kawal minda dia untuk menurunkan paras gula dalam darah dia. Yang tu different story, lagi deep cerita tu pasal tu nanti. Tetapi insyaAllah kita cakap pasal dua benda je ni dulu. Nombor 1, cara untuk menurunkan paras gula dalam darah, pilih makanan yang berfiber tinggi. Contohnya tadi seperti macam tukarkan nasi putih kepada brown rice. Ambil roti wholemeal instead of roti putih contohnya. Ambil buah-buahan yang macam crunchy, bukan buah-buahan yang macam mangga ke, contoh macam buah durian ke, bukan. Buah yang crunchy macam buah apple, macam buah jambu. Walaupun doktor cakap jangan makan buah, tapi sebenarnya makan buah yang bercrunchy tu bagus sebenarnya. Ambil lemak yang sihat. Contohnya ambil kacang almond ke, contohnya badam ke. Ambil contohnya macam ikan salmon tu, ikan sardin, ikan siakap yang ada healthy fat. Kemudian nombor 4, lebihkan pengambilan protein. Kurangkan pengambilan makanan yang berji air tinggi. Banyak betul. Salah satu cara, boleh tak saya nak beritahu salah satu cara macam mana student titanium kita dapat turunkan paras gula dalam darah. Siapa nak tahu? Contohnya macam ni, dia seorang ni student kita ada masalah kencing manis. Nama dia adalah Puan Haslina Harun nama dia. Haslina Ramli. Orang Johor kalau tak salah saya. Orang dia duduk kat Rawang kot. Dia duduk kat belah-belah Selangor lah, lupa. Bacaan gula dalam darah dia memang tinggi. Memang tinggi, ya Allah. Lepas dah ikut cara kita, mengamalkan diet yang kita tunjukkan cara kepada mereka, menjadi student kita, membenarkan saya untuk bimbing dia selama 30 hari. Lepas tu, dia pula mengambil beberapa botol Batak Superfood ni. Makanan ni adalah makanan yang berfiber tinggi. Dia ambil satu sudu besar sehari pada waktu pagi, satu sudu besar pada waktu petang. Makanan yang berfiber tinggi ni akan menyebabkan hormon dalam badan dia, terutamanya insulin, dapat drop sikit. Okey. Kemudian dia berjaya turun daripada berapa kilo yang saya tak ingat, tapi dia berjaya turun sebanyak 10 kilo dalam masa 30 hari. Bacaan gula dalam darah dia jadi sihat, walaupun tak lagi sihat betul-betul, tapi jadi dah menurun dah paras gula dalam darah dia. Dulu berbelas-belas, sekarang ni 6.5 macam itulah dia punya bacaan gula dalam darah dia. Alhamdulillah, dia dah tak ada lagi masalah gula yang meningkat gila-gila dalam badan dia, dan dia boleh bergerak aktif macam biasa. It's just the matter of time, dia punya bacaan gula akan semakin turun. Assalamualaikum Puan Lisnah Usman, apa khabar? Hai Tuan Cik Ni, apa khabar? Betulkah senaman tali skipping cepat turunkan berat badan coach? Jawapan saya yes and no juga, sebabkan bukan senaman yang bantu kita kurus. Yang bantu kita kurus adalah daripada cara pemakanan yang betul. Pernah tak kita tengok orang yang bersenam hari-hari tetapi dia masih lagi mempunyai masalah berat badan? Kalau kenal, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Saya pergi gym. Satu gym ni nama dia adalah Kaki Gym dekat Kajang.
Situ ada ramai sangat orang yang ada masalah berat badan yang pergi gym juga. Dan saya perasan dalam ramai-ramai tu ada satu kelompok ni yang bersenam gila-gila. Buat angkat besi, melompat, terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah semua kan. Tetapi berat badan dia masih lagi mempunyai masalah kegemukan. Walaupun dia bersenam, tetapi dia je tak kurus lagi. Kenapa? Sebabkan pemilihan makan yang salah. Sebelum dia datang ke gym, dia mencekik dulu. Lepas habis daripada gym, dia mencekik lagi. So persoalan dekat sini bukanlah sebenarnya yang bagi kita kurus tu adalah daripada bersenam. Bersenam tu bagus sama ada untuk increasekan cardiovascular kita, tingkatkan kesihatan kardiovaskular kita, meningkatkan muscle dalam badan kita, meningkatkan mobility, regangan dalam badan kita dan juga boleh meningkatkan kita punya stamina contohnya kan. Benda tu adalah antara function-function kita punya senaman. Tetapi senaman bukan untuk kurus. Saya ulang, senaman bukan untuk kurus. Senaman ada beberapa fungsi yang direct. Pertama, untuk meningkatkan kita punya stamina, tingkatkan kesihatan kardiovaskular, tingkatkan mobility kita, stretchability kita, sejauh mana kita boleh kangkang kaki kita seluas-luasnya contohnya, okey. Ataupun meningkatkan muscle kita. Selain daripada itu tak ada, dia tak ada fungsi untuk kurus pun. Okey. Yang untuk kurus ni datangnya daripada pemilihan makanan yang betul sahaja. Bukan pemilihan makanan sihat tetapi pemilihan makanan yang betul. Lain orang, lain corak pemakanan dia bergantung kepada profil masing-masing. Contohnya, boleh tak komen nak tahu? Contoh profilnya seperti, kalau katakan kita ni mempunyai masalah berat badan disebabkan kencing manis. Okey, berat badan kita katakanlah 90 kilo, ketinggian kita katakan 155 cm, okey, kita tak boleh nak bersenam sangat. So, bersenam is out of the question. Okey, bukan bersenam solution dia. Dia kena jaga makanan dulu. Dia kena pilih pemilihan makanan betul bagi dia boleh buat sedikit exercise yang stretching. Bukan exercise yang melompat, bukan exercise yang memerlukan pergerakan yang banyak. Dia kena banyak regangkan muscle dia. Dia kena banyak buat aktiviti-aktiviti yang meningkatkan muscle dia. Itu lepas tu dia punya bacaan gula akan drop sedikit demi sedikit. Kemudian dia akan improve dia punya stamina, improvekan dia punya strength. Slowly, insya-Allah, dia punya bacaan gula akan turun, berat badan dia akan turun, dia akan rasa lebih cergas dalam tempoh yang sekejap je. Kemudian dia dah boleh melakukan senaman yang lebih advance lagi. Sebiji cerita dia macam Puan Hazlina Ramli. Ini apa yang Puan Hazlina Ramli experience sepanjang dia bersama dengan Batak Fitness. Alhamdulillah. Pada awal tu, dia follow cara kita, dalam tempoh 3 hari dia berjaya turun seberapa banyak kilo saya tak ingat. Bacaan gula dia semakin menurun sampai ke tahap di bawah 10 dah lepas tu, dalam tempoh seminggu je. Kemudian slow dia punya bacaan gula semakin turun, dia dah semakin cergas, dia dah boleh dah bersenam sikit-sikit dan slow berat badan dia turun sebanyak 10 kilo dan bacaan gula dalam darah dia jadi hampir normal. Untuk mereka yang ada masalah kencing manis ataupun tekanan darah tinggi ataupun kolesterol, settlekan tu dulu. Bukan dengan cara ambil ubat tetapi dengan cara pemilihan makanan yang betul. Siapa sini faham? Siapa sini yang nak belajar? Siapa sini yang berminat untuk dibimbing seperti Puan Hazlina Ramli ni? Boleh tak komen berminat? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook ni sekiranya korang rasa apa yang saya sampaikan pada malam ni akan memberi manfaat kepada ramai orang. Terutamanya mereka yang ada masalah berat. Contoh macam Puan Azlina. Okey, Puan Azlina dekat sini. Puan Azlina, apa khabar Puan Azlina? Hello. Hello Puan Azlina. Saya nak share sikit tentang Puan Azlina, boleh tak? Okey. Puan Azlina ni, dia ada satu masalah. Masalah dia adalah dia ada masalah kencing manis. Betul tak Puan Azlina? Cerita dia sama je. Macam apa tu? Ni. Siapa nak tahu cerita pasal Puan Azlina? Dia ada sedang menonton Facebook live kita sekarang. Alhamdulillah, baik. Tu dia. Puan Azlina, boleh tak saya nak share sikit Puan Azlina punya successful story.
Inilah gambar Puan Azlina dulu. Gambar Puan Azlina dulu, bacaan gula dalam darah dia agak tinggi juga. Tetapi lepas dah ikut cara kita dalam sebulan je, zas ceniha badan dia. Nampak ke? Nampak bacaan dia punya bentuk badan dah berubah. Dan yang paling penting sekali, bukan penurunan berat badan serta penyusutan inch loss sahaja. Tetapi bacaan gula dalam darah Puan Azlina turun daripada berapa? Daripada 11 ke 7.4. Betul tak Puan Azlina? Bukti ada kat sini. Puan Azlina beritahu pada bila ni dia beritahu lah masa sekali tu dia beritahu dia punya bacaan gula daripada 11 turun kepada 7.4 dalam masa berapa minggu? Dalam masa 8 hari je. Dalam masa 8 hari bacaan gula daripada 11 turun kepada 7.4. Tanya Puan Azlina yang ada dalam ni. Dia bagi tahu terus dia dapat turunkan berat badan sebanyak 1 kilo dalam masa 2 hari sahaja. Bacaan gula dah mula turun dan terus jadi sihat. Tak percaya boleh tanya. Betul, first week coach 7.4, alhamdulillah. Kemudian boleh tak Puan Azlina share sikit dalam tempoh sekejap je tu berapa lama? Third week berapa? Okey, Puan Azlina pun tak share sikit lepas dah habis sebulan. Boleh tak share berapa banyak bacaan gula Puan Azlina? Dah dia ada kat sini kan. Kita tanya dia sekarang. Thus dalam sebulan nampak? Tak nampak mana. Pada minggu ketiga dah 5.2. So daripada 11 turun kepada 5.2. 5.2 adalah bacaan yang normal dah ikutkan. So it's just the matter of time. Kalau katakan Puan Azlina ikut cara bimbingan direct coaching bersama dengan saya, kita boleh buat macam mana bacaan gula dalam darah Puan Azlina akan maintain rendah walaupun kurang ambil ubat termasuk insulin. Ini yang berlaku kepada student kita, nama dia adalah Puan Ashikin Abdul Rahman. Ni, Puan Ashikin Abdul Rahman. Ini gambar dia dulu tau. Inilah gambar dia dulu masa dia mula-mula follow cara kita. Zas. Lepas dah ikut cara kita nampak dah slim dah muka dia. Dah makin slim dah muka dia lepas dah ikut sini. Tak nampak pula kat sini. Tak apa. So pendek kata, Puan Ikin Abdul Rahman dulu dia macam ni, 100 something kilo. Dalam tempoh sebulan dia berjatuh sampai 8 kilo. Bacaan gula dia tinggi, lepas tu dah turun, dia dah kurang ambil insulin sebanyak berapa kali sehari. Dulu dia ambil 4 kali sehari, lepas tu dah ambil bila perlu je. Kan? That's why kepada mereka, honestly kepada mereka yang ada masalah kesihatan, fokuskan kepada pemilihan makanan yang betul dulu. Sebab itulah punca macam mana kita boleh jadi lebih sihat. Kalau kita nak fokus kepada ubat boleh, tetapi setiap ubat ada dia punya kesan sampingan dia. Kenapa sebenarnya orang yang ada ambil insulin ataupun ambil ubat kencing manis, dia susah nak turunkan berat badan sebabkan dia mengganggu hormon seseorang itu. So again, kalau kata sesiapa kat sini yang berminat untuk kita guide, boleh klik kat pin komen tu. Okay, kita tengah ada promosi. Kita tengah ada satu promosi 10-10 insyaAllah akan expired besok tengah malam. Besok 10 hari bulan 10 pada jam 11.59 malam, seminit lepas tu kita punya promosi untuk jadi student Batak Fitness akan tamat. So better klik kat pin komen tu sekarang untuk dibantu macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan cara yang sihat, hanya dengan kita boleh belajar cara untuk turunkan berat badan. Lepas habis program bersama kita dah boleh buat susunan jadual pemakanan sendiri dengan jayanya tanpa mengharapkan saya lagi sampai bila-bila. Itulah perjuangan Batak Fitness nak membantu mereka supaya dapat turunkan berat badan tanpa produk. So itu dia kan. So boleh klik kat pin komen tu. Kalau berminat nak kita bantu, saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.